kalau saya tak silap last week kan, we stop at berapa 6.3 if I'm not mistaken 6.3. So if we have time kita akan continue teruslah ke bahagian-bahagian lain. Any questions regarding your assignment? Saya nampak ada 33 of you just submitted. I checked just now. There are 43 of you. Please submit. Because saya rasa dalam right after class ke tomorrow or this week, saya akan tanda semua assignment. Sebab there are a few assignments lagi kan, ada another two. Nanti sekarang towards the end nanti sekarang pening semua orang nak tanda. So we want to make it simple. Okay, we are still at chapter 6. Chapter 6. Chapter 6, which is on consumer attitude formation and change. Okay. So what are we going to learn in objective 6.3? Hari itu kita ada belajar banyak model kan. So now kita akan belajar tentang multi attribute models. Kan, how are we going to change consumer attitude to by using the multi attribute models. Okay, so first kali kita ada attitude towards object model. Attitude towards object model ni kita sebagai pengguna ni kan, kita akan lihat pada produk tu pada fungsi-fungsi yang dibagi. Contohnya kalau kita kata ubat gigi kan, kalau kita beli ubat gigi, contohnya Aliana Azmi. Saya. Okey Aliana, apakah ciri-ciri yang you lihat bila you nak beli ubat gigi? Ciri-ciri. You akan lihat pada fungsi, ni fungsi. Fungsi. Apa yang you akan lihat, fungsi macam mana? Apa yang you nak dalam ubat gigi tu? Whitening. Wajib lah. Dengan oral care. Okey kan, sebab ada orang akan tengok macam sensitif, gusi sensitif, betul? Dia akan cari Sensodyne, lagi satu apa? Colgate sensitif. Kan dia ada dua kan. Lepas tu dia akan dia akan tengok tu. Lepas tu ada yang akan cari yang macam Sensodyne pula, dalam tu ada yang untuk Sensodyne memang semua untuk gusi, tapi dia ada plus whitening. Lepas tu dia ada yang plus 24 jam kesegaran apa benda semua. So ini kata consumer will evaluate a function of set of attributes dan kepentingan attributes tu pada you. Contohnya macam ada orang dia tak boleh guna attitude towards a model punya attitude towards object model sebab dia hanya lihat pada pada harga saja. Kan ada orang lihat pada harga saja, so harga ni dia akan lihat pada semua benda yang ada kaitan dengan harga je lah, tapi ada orang dia akan lihat pada sets of functions. Sets of functions, so akan lihat memutihkan, gusi sensitif, lepas tu bau pudina, lepas tu ataupun tak nak pudina, mungkin dia nak yang ada kayu sugi kan, dia punya dalam tu kan, dia punya bahan. So this is attitude towards model. So consumer akan evaluate function of sets of attributes dan kepentingan attributes ni terhadap dia. Sebab tu ini dah kita benda ni yang kita gunakan untuk change attitude pengguna terhadap produk kita. Okay, so kalau orang tu ada attitude towards the model, towards the object model, macam mana kita nak change dia? So we are going to change using a true promotional strategy. How? Kita tambah lagi attribute. Sebab tu kalau you lihat banyak produk dia akan tulis 3 in 1, 5 in 1, 8 in 1, 20 in 1 kan. 2 in 1 tu standard lah. Tapi sekarang banyak produk 3 in 1. So orang kata, "Ui, berbaloi lah, aku bayar RM10. Ada 3 fungsi." Kan? Contohnya kalau you beli kopi kan, you suka ada hazelnut, lepas tu kurang gula. Kan? Lepas tu apa benda lagi? Klasik kan, rasa pekat ke apa semua kan. So kata, "Ui, 3 in 1." So one is through adding an attribute, you tambah lagi. Second is change perceived importance of an attribute. You tak perlu tambah attribute, contohnya macam bagi tadi, tapi you emphasize on
kepentingan nak jaga gusi, kepentingan gusi sensitif ni. So dia kata, yelah kalau tiba minum, nampak tak Elan dia kata, oh makan ais, makan apa sensitif. Itu dia guna, itulah dia change perceived importance of attribute. Ramai orang tak fikir pasal gusi sensitif sehinggalah gigi dia sakit. So apa yang orang buat, aku punya ubat gigi gusi sensitif, tapi orang yang tak gusi sensitif tak nak beli. Tapi you emphasize lah, apa kepentingan gusi ni. Ingat tak waktu kalau sakit macam mana apa semua, so kena pakai benda ni. Or another way is that you develop a new product. So ada tiga lah, you change, you add an attribute, you tambah lagi satu fungsi, satu ciri-ciri, ataupun you dah ada tiga ciri-ciri, you emphasize yang mana yang you rasa you nak emphasize, or you develop a new product. Contohnya macam ubat gigi tadi lah. You sedar tak dulu mana ada ubat gigi kayu sugi apa benda semua kan. Lepas tu orang kata the importance of ramai orang ni berfikiran macam lebih ramai orang Islamic Muslim buyers apa semua. Tak apalah. Sebab tu ada Colgate pun ada kayu sugi. So banyak brand dah ada yang menggunakan kayu sugi. So they develop a new product to cater specifically untuk new potential clients. Macam ni kan, dia buat produk baru, Nescafe buat produk baru kan, baharu. Ini ialah salah satu contoh macam mana nak ubah dia. Ini pun sama, macam orang kata PNB ni ASB ni haram. So dia tunjukkan surat. Mufti Negeri Sembilan kata harus berdasarkan maqasid syariah. So macam mana nak change orang punya perception? Satu attribute, lepas tu yang ini guna apa? Yang sebelum tadi ialah menggunakan dia introduce new product. Yang ini ialah dia buat apa? Dia emphasize the importance of attribute dia. Okey. Tadi attitude toward the object punya model. Sekarang itulah salah satu contoh dalam multi attribute model. Yang ni ada lain lagi. Kita ada TRA. TRA ni kalau you sedar, ramai orang yang researcher dalam bidang consumer behavior, dalam bidang marketing, lebih-lebih lagi diorang ada buat PhD, ramai akan menggunakan TRA, Theory of Reason Action. Theory Reason Action tu ada banyak. Ada yang pembaharuan. Kemudian ada orang guna teori TPB, Theory of Planned Behavior. Maknanya orang tu dah plan. Tapi dalam ni kita hanya sentuh tentang TRA, Theory of Reason Action. So apa maksud Theory of Reason Action? Orang nak buat tu mesti ada reason, kan? Okey, satu contoh dia ialah dia masukkan sekali element of feeling about what relevant others would think about the action. Maknanya dia masukkan juga tentang apa yang orang lain fikir, apa yang dia buat. Okey, dalam Theory of Reason Action ni, dia juga, ingat tak minggu lepas kita belajar tentang tri-component model kan? Ada tiga, kognitif, kognitif, efektif kan? Okey, dalam TRA pun kita incorporate juga kognitif, efektif dengan kognitif, tapi dia campur subjective norms. Apa yang orang fikir pasal apa yang kita buat. Okey, that is TRA. Lepas tu kita ada Theory of Trying to Consume. Trying to kita try nak consume. Kita macam ingat tak 2 minggu lepas kita belajar apa nama teori tu yang tentang try and error kan. So theory of trying to consume maknanya dia bila kita nak cuba tu, tapi kita kena ada attitude, positive attitude. Ada orang dia tak nak cuba langsung benda baru, betul? Kan? Contohnya macam ada orang tu dia dah stick to the one brand, dia tak nak cuba benda baru. Tapi dalam theory of trying to consume ni, kita kena ada satu positive attitude. Tapi kita tak tahu apa outcome dia. Kita nak try, tapi kita nak try. Tapi kita tak tahu, kalau okey, kita akan beli lagi. Kalau tak okey, kita tak beli. Okey. Yang ketiga ialah attitude towards the ad model. Ini ialah feeling consumer form apabila dia dengar, dia lihat advertisement. Saya ambil satu contoh je. Bila you dengar, saya nak tanya, semua ni ada dengar radio berapa pagi? Tak dengar. Tak ada. Tak ada? Duduk rumah tak dengar radio?
Saya pun sama juga. Saya dengar radio bila nak pergi office je. So dah lama tak pergi office, tak dengar radio lah. Sebab dengar radio dalam kereta. Kan? Tapi sedar tak, kadang-kadang kita tak perlukan produk tu. Tapi attitude kita towards the ad, money advertisement tu. Contohnya macam saya dah tua, saya selalu dengar radio Sinar. Kan? Lepas tu kadang-kadang dengar Cokodap. Cakap Cokodap ni apa? Tanya anak, apa benda Cokodap ni? Lepas tu baju kurung khas Nuri. Baju kurung khas Nuri, RM50 saja. Lepas tu kata, bila anak kata, Daddy nak beli baju kurung? Try lah baju kurung khas Nuri. You sudah tak? You tak tahu pun baju kurung tu rupa macam mana, apa kualiti dia, tapi you punya attitude towards the ad tu. Maknanya kata, selalu dengar dan rasa positif. But some of the advertisement, ada yang you rasa annoying kan? Macam menyampah betul iklan ni lagi. Sebab tu kita ada attitude tu model. Kalau dia fikir negatif terhadap iklan tu, dia tak akan beli. Dia akan refrain daripada membeli. Tapi kalau dia dengar selalu, dia suka, walaupun dia tak tahu kepentingan produk tu terhadap dia, dia kata, kalau when time comes, macam tiba-tiba, okay, anak nak beli baju kurung ke? Belilah benda tu. Dia suggest. Saya boleh suggest, padahal saya lelaki tak pernah pakai baju kurung. Kan? Saya tak tahulah baju kurung kan ada kualiti, ada jenis kain, lembut ke tak, senang gosok ke tak, apa tu design, bunga, apa nama. Tapi because of my attitude towards the ad ni, saya kata positif, so saya boleh suggest untuk pembelian kan. Bukan untuk saya tapi untuk anak-anak saya. Kan? Dan you tahu tak apa nama baju kurung khas Nuri tu alumni USIM? Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Tapi pernah dengar kan baju kurung khas Nuri? Pernah je. Kan iklan dia semua, baju kurung khas Nuri. Dia ialah alumni USIM. You rasa dia program apa? FKAB tu. Apa? FKAB? FAM ke apa? Ada orang kata FKAB mungkin sebab dia suka design. Kalau dia FAM, you rasa dia program apa? FAM ada muamalat, ada pentadbiran korporat, ada marketing, ada accounting, Marketing. perbankan Islam, apa semua. You nak tahu tak dia daripada program mana? Dia daripada program accounting. Baru-baru ni, saya rasa last week ke 2 weeks ago, dia dapat anugerah apa? Best brand Muslim apa brand. Baru dapat anugerah. You bayangkan student, ex-student bukan belajar marketing, bukan belajar muamalat, kan? Bukan belajar, bukan QM yang boleh pandai buat design, tapi student accounting. Tapi itulah dia punya iklan. Lepas tu macam satu lagi, dia iklan ni selalu ada petang, pagi tak ada kalau dekat radio Sinar. Dia ada lagu apa? Najiha. Lepas tu saya kata, apa benda Najiha ni? Saya kebetulan anak saya nombor 2 nama Najiha. Tapi dia menarik Lepas tu saya kata dengan wife saya, okay, kalau you dengar perkataan macam saya nyanyi tadi, you rasa tu iklan apa? Dia punya iklan tu je, Najiha. Iklan ubat tu je. Kan, selalu kalau you tengok macam Najiha ni mesti baju kurung, mesti tudung. Sebab tu makanan ke apa? You tahu tak dia jual apa? Tak. Minyak telon. Minyak telon tu apa je? Minyak untuk letak kat perut budak kecil, baby budak masuk angin ke apa semua kan. You cat limau. Tak, you cat limau panas betul. You sedar tak kalau macam you ada adik kan, lepas adik mandi, apa baby kan, mak mandikan adik, mak mesti letakkan minyak, letak tapak kaki, letak kat perut sebelum pakai kan. Macam Yuyi. Tapi Yuyi panas. Apa nama, minyak telon ni macam kita punya turun-temurun je lah, minyak telon. Bau baby kan. Kalau Yuyi untuk kita, kalau untuk budak panas tau. Kan. Tapi bayangkan lah, iklan minyak telon. Saya kata, okay, Najiha. Ibu, lepas tu ujung dia ibu perlukan Najiha. Lepas tu saya kata, apa produk ni? Lala cari minyak telon rupanya. Lepas tu saya ingat tudung, apa nama, baju kurung, apa semua. Tapi itulah seronok. Macam saya, sebab saya tak ada baby, tak ada apa, tapi kata, kalau ada baby ke apa semua, memang saya pakai benda ni sebab saya nak cari. Tapi kalau macam sekarang beli nak buat apa? So attitude towards the model ni, towards the ad ni penting. Sebab tu kadang-kadang you selalu dengar, okey, contoh je lah. Contoh. Sebab kita selalu dengar Yusof Tayyub. Sedar tak bulan puasa kita cari Yusof Tayyub dulu. Dengan kepala otak, dengan kepala kita berfikiran bahawa Yusof Tayyub kualiti mesti tinggi. Sebab tu kadang-kadang kita lihat, Yusof Tayyub punya ni mahal lah. Kan? Lepas tu ada banyak kurma-kurma cap apa-apa kan. Banyak cap apa-apa, kita akan pilih Yusof Tayyub dulu.
Kita tak kenal pun apa Datuk Yusof Tayyub tu. Kan? Tapi apa nama, sebab iklan tu terlalu banyak. Iklan tu terlalu banyak. Okey, lepas tu kita ada model-model yang lain. Macam tadi kita dah tahu attitude toward the object, kan. Lepas tu kita ada attitude towards the brand. Tadi apa nama ya, attitude toward object ni tentang apa attitude kita tentang ciri-ciri atau fungsi pada brand tersebut. Tapi attitude towards behavior ialah attitude kita towards the brand. Macam ya, apa kita rasa tentang PS5, apa kita rasa tentang iPhone, towards the brand, bukan features iPhone. Bukan features biasa tapi towards the brand. Ada orang suka beri brand, macam anak saya Najihah tadi, dia memang hantu Adidas. So semua benda Adidas nak beli daripada atas sampai ke bawah. Jadi ada kasut Adidas pula baru. Okey. Apa hoodie Adidas lah, tracksuit Adidas, topi Adidas, semua benda bag Adidas, semua dia nak Adidas. So attitude towards the brand. Dia rasa Adidas tu lagi superior daripada benda lain. Sebab wife saya kalau sporting punya goods, dia suka cap Puma. Anak saya tu suka Adidas. Yang Alung saya tak tahu dia suka apa, Nike ke apa semua. Budak zaman sekarang, itu yang semalam ke kemarin saya ada pemberita telefon saya. So saya tanya balik pemberita tu sekarang, dalam keadaan situasi sekarang, budak-budak kecil, budak-budak sekolah rendah dengan sekolah menengah, dia tak cerita tentang fungsi produk. Dia cerita, bila dia cakap produk, dia tak cakap produk, dia cakap brand. Contoh macam sekarang kan, nak beli handphone. Kalau macam kita, nak beli handphone baru. Kita nak beli kasut baru. Kita nak beli laptop baru. Kan? Tapi budak zaman sekarang kan, golongan bukan belia tau. Dia macam preteen, nak naik remaja. Kalau phone kan, Daddy nak beli iPhone. Daddy nak beli Adidas. Daddy nak beli MacBook. Dia tak cakap dia nak beli laptop, dia tak cakap dia nak beli handphone, dia tak cakap dia nak beli kasut. Sukan, dia terus cakap brand. Yang itu kita tengok generasi sekarang ni dia lebih brand awareness. So, sebab tu ini saya nak share lah. Sebab setiap negara dia punya attitudes toward behavior ni lain. Ada negara yang lebih fikir kepada function, ada negara yang lebih kepada brand. So setiap tempat dia lain lah. Tapi budak-budak zaman sekarang memang bukan remaja tu lah, preteen, pra-remaja kan. Sekarang memang attitudes towards the brand. Maknanya attitudes towards the behavior. Okey, kemudian kita ada tadi yang TRA tadi. TRA, sebab kita fikir normatively tu, apa orang fikir tentang kalau kita buat benda ni. Sebab tu kita ada motivation untuk comply to the norms. Apa orang buat, kita nak ikut. Lepas tu tadi yang saya ada cerita juga tentang theory of trying to consume. Attitudes towards the behavior. Kemudian kita ada tadi attitudes towards the ad tadi, iklan. Lepas tu kita ada yang lagi satu ni, attitudes towards social media post. Attitudes towards social media post. Kan ada orang post benda kita minat. Padahal kita tak perlukan benda tu pun. Kita tengok dalam social media sekarang, sebab tu banyak produk dia dah migrate to social media. Okay. So macam ada company yang zaman dulu 10 years back kan, 10 years back lebih ke belakang daripada tu pun, kita ramai usahawan berpendapat bahawa lagi banyak branch kita ada lagi hebat. Kalau boleh satu negara ni kita ada 14 branch, minimum lah satu negeri satu branch. Tapi for the past 5 years banyak company yang dah realize the importance of social media, dia dah tinggalkan satu je HQ. Saya lihat banyak lah kan, dia tinggalkan satu je, dan kemudian dia emphasize more on social media marketing atau online marketing kan. Sebagai contoh lah, siapa kat sini ada orang yang daripada Johor? Ada orang daripada Johor? Ada. Aisyah Johor kat mana Aisyah? Muar. Bukan Muar, Mu. Kalau cakap Muar tu bukan orang Johor gitu. Itu datang daripada mana tu? Orang Johor tak cakap Muar, dia cakap Mu. Pernah pergi Angsana tak Aisyah? Pernah. Angsana. Apa pendapat tentang Angsana dulu lah, bukan sekarang lah. Sekarang semua shopping complex teruk kan.
Apa pendapat itu tentang Angsana? Dia macam bangunan lama. Tapi ramai orang. Ramai. Kalau time raya, bulan puasa, orang nak beli barang, Ada bazar. you bayar bazar tu, ada kadang-kadang bidding sewa dia sampai belah ribu tau. Dia bukan main 1,200, bukan main 5-6,000. Kadang-kadang bidding sampai 14,000 ada harga dia. Lepas tu, you pernah tengok tak dekat Angsana kat luar tu ada Jekyll. Dekat situ ada bangunan Jekyll, ada tau? Ada. Tahu kan? Jekyll. Lepas tu you sedar tak dekat Jekyll macam ni kan? Lepas tu ada bangunan yang macam ni, you sedar tak banyak branded punya pakaian, company Melayu. Company apa, itulah. Ada yang branded, butik apa-apa yang branded lah. Lepas tu kawan saya, dia kata, Din, kau nampak tak budak-budak yang hipster punya butik ni apa benda semua? Mana ada orang masuk? Tapi kau tahu tak sale dia sebulan 1 juta lebih, Din. Kata, macam mana dia orang buat? Apa nama? Itulah, dia orang pakai social media marketing. Dia jual pun marketing using social media, jual pun online. Dia kata, betul, dia kata apa? Oh, kita ni geng-geng tua ni tak tahu macam nak buat lah. Tapi saya lihat company-company macam ni, dia value dia staff tau. Sebab tu saya kata ada orang tegur kita, buat apa duduk depan komputer main social media, apa nama, bukan dapat faedah pun. Tapi saya lihat ada a few companies, company kecil, tapi sale dia banyak. Dia tahu apa? Dia bayar orang yang jaga, dia ada staff 4 orang jaga. Hari ni buat lah copywriting, buat apa. You tahu tak gaji dia sebulan berapa? 4,000 tau. Ada budak tu ada SPM je, mungkin ada diploma je kan. Tapi dia tahu copywriting kau jaga IG, kau FB, kau Twitter, kau ni. Lepas tu apa order masuk melalui IG kau semua kau jaga. Lepas tu you sedar tak bila some of you ada beli online kan, yang melalui FB ke benda semua kan, kadang-kadang you WhatsApp apa nama pukul 9 malam, orang tu tak balas. Sedar tak? Those yang tak balas tu ialah company tau. Kalau orang yang biasa macam saya jual kan, saya jual sendiri, saya akan balas malam. Tapi kalau company dia tak balas, itu kenapa? This forgot staff dia. Office habis pukul 6.30 petang, handphone tinggal office. Letak tu. Pagi esok datang, sambung balik. Sebab dia tak ada macam kita apa nama online seller individu kan. Orang malah hi sis, pukul 10 malam pun balik. Tapi this company cukup habis waktu kerja pak letak phone. Sebab tu kita kata kenapa kita WhatsApp malam nak tanya dah tak balas. Sebab dia memang setiap staff dia bekal dengan phone. Faham? Waktu kerja ambil, dah habis kerja balik, gaji 4,000 sebulan. So you, all of you ni student QM yang hebat dengan boleh take that path dalam career you. Objektif 6.4, kita macam mana kita nak alter customer attitude kan? Macam mana kita nak alter dia? Ada banyak cara. Kita ada utilitarian function, kita ada ego defensive function, kita ada value expressive function. Nampak susah, nanti saya terang, memang senang. Knowledge function, dia ada 4 ni sebenarnya. Yang ni penerangan dia, yang ni 4. Utilitarian, ego defensive, value expressive function dengan knowledge function. Orang yang utilitarian function ni, dia fikir utilities that the brand provide. Utilities ni bukan api air. Utilities ni adalah kepuasan. Ini macam dalam ekonomi lah. Dia ukur kepuasan orang tu satu utilities. Maknanya betul air ni kata contohnya apa, cendol menghilangkan dahaga iklan tu. Fungsi dia hilang dahaga. Saya pergi beli, saya minum cendol tu, hilang dahaga. So satu puas. Hilang dahaga, puas. Lepas tu hilang dahaga, rendah lemak, benda semua saya minum. Betul lah dia guna santan kelapa sawit ni kurang lemak. Puas. Satu puas hilang dahaga, satu puas sebab betul memang rendah lemak. So utilitarian ni dia belief consumer punya sikap tu is being reflected by utilities that the brand provide. Kepuasan yang brand tu boleh provide. So tu saya kata macam ni lah, you pergi kedai makan, orang tu kata sedap, you makan puas, next time you datang lagi.
Lepas tu kawan kata sedap, you datang tak puas. Oh, you bebel. Apa itu sedap, apa tak sedap. Sebab tu saya kata, benda ni depends pada orang. Betul tak? Kadang-kadang kawan kata, ini viral sedap apa benda semua. Datang tak sedap apa pun, you rasa tidak puas. Kan? Maknanya apa yang you nak tidak di provide kan oleh company tu. Okey. Ego defensive function ni jenis orang tu beli produk tu sebab untuk protect themselves from uncertainty with feelings of security and confidence. Dia macam contohnya lah, beli baju warna hitam sebab tak nak nampak gemuk. Dia nak tutup dia bukan nak tutup, dia nak feeling secure dengan diri dia sendiri. Itu ialah ego defensive function. Value expressive dia ialah sikap melambangkan sikap pengguna yang melambangkan nilai dan kepercayaan dia terhadap produk tu. Kan? Macam produk ni nampak mewah. Produk ni dikata dia rendah lemak. Produk ni safe the environment. Produk lah. So value expressive function. Kemudian knowledge function ni ialah customer tu ada strong need to understand the character of people, event, apa. Dia jenis dia nak tahu banyak. So orang macam ni kalau you bagi lagi banyak information lagi bagus. Saya ambil contoh kita ada contoh satu-satu. Okey, macam ni utilitarian function. Headline dia quench your thirst. Hilangkan dahaga you. Minum, hilang dahaga. Settle. Utilitarian function. Macam ni. You pakai kasut ni, you akan lari lebih laju. Betul? Oh, lari lebih laju. You pakai, betul, dia ringan, you boleh pergi lagi laju. Puas. Ego defensive macam ni lah. Find your greatness. So Nike ni bagi satu kepuasan untuk you. Macam, okay, you nampak orang tu, lari boleh kurus kot. Saya pun pakailah, belilah Nike. Ego defensive function. Ini value expressive function. Contohnya McDonald kata, healthy lunch dia, ni semua ni bawah 500 kalori je. Yang ni lah knowledge function. Macam tadi orang nak banyak information kan. The benefit of palm oil. 100% trans fat free, non-GMO, genetically modified punya ni kan makanan. Lepas tu suitable for blend untuk ni, boleh guna dekat negara-negara sejuk, ada vitamin E. So banyak knowledge yang you bagi dekat customer. Okay. Okey. ELM ni, Elaboration Likelihood Model ni, dia kata attitude boleh ditukar menggunakan dua cara dalam kita untuk persuade. Persuade tu apa? Meyakinkan orang. Ada dua cara. Satu, central route. Yang kedua adalah peripheral route. Ada orang panggil route, ada orang panggil route. Dia satulah UK dengan US. Waktu dulu saya mula-mula sampai dekat US, saya kerja hantar surat khabar. Bila pagi-pagi nak hantar surat khabar, bos dia akan bagi, memula nak hantar surat khabar, bos dia akan bagi kertas, bukan kertas, dia macam kad flip tebal ni. You akan sangkut dekat cermin you. You pakai ring tu kan. So dia kata dengan you, this is your newspaper route. Saya kata, apa route ni? Lepas tu, saya kata, apa route ni? Route. Lepas tu, saya kata, can you spell? Lepas tu, R-O-U-T-E. Oh, route. Saya kata, no, route. Okay, route lah. So, central route. Okay. Nak persuade orang, ada dua cara. Satu, central route ataupun peripheral route. Okay, saya tunjukkan. Dia berbeza macam mana? Sebab satu, ada orang yang motivated, kita nak tukar cara apa? Ada orang yang jenis tak motivated. Macam mana cara dia? So central route ni is for motivated punya orang. Maksudnya you punya audience tu ialah orang yang motivated. Macam dia nak dengar lah cakap you. Contohnya macam ni lah. You pergi bagi ceramah ke budak-budak nakal. You ceritalah semangat macam nak ubah dia orang. Kan? Ataupun you pergi ke contoh saya pernah bagi ceramah untuk Petronas.
Petronas. Saya nak ajak Petronas untuk marketing. Semua Petronas, apa nama, stesen Petronas, stesen Petronas buat dekat KL. Saya masuk lah. Sebab kita bagi strategi macam mana nak naikkan sales selalu ialah untuk orang-orang yang sales dia teruk. Lepas tu bila saya tanya, okey, ini siapa? You all ni semua siapa? Kami ialah top performing stesen minyak Petronas. Saya kata, nak bagi apa lagi? Kan? Dia nak naikkan lagi sale dia. Dia lain macam itulah. Dia kata, okey, orang yang di sini, you nak naikkan performance di sini senang. Orang yang dekat sini, you nak naikkan lagi, dia kata, okey, kena bagi dia macam mana. So tadi, ELM ni, dia ada dua route macam mana nak persuade orang. Satu ialah central route, satu ialah peripheral route. Central route ni is for motivated punya orang, apa nama, motivated dengan orang yang analytical, orang yang banyak fikir. Lepas tu apa nama, peripheral route ni untuk orang yang less motivated, orangnya ialah less motivated dan not analytical, tak nak fikir banyak. Jadi persuasive message you, kalau you guna central route, maknanya audience ni lah motivated. Macam mana ni ialah high effort evaluate message. Ini sebab tu saya kata macam saya nak bagi ceramah kepada top performing stesen Petronas. Saya punya cara dia kena, effort saya kena lebih. Effort saya kena lebih, saya nak evaluate sebab apa nama, saya punya audience akan teliti apa yang saya kata, apa. Contohnya macam you lah, you bagi ceramah, lepas tu you akan nampak ada 2-3 orang akan tulis nota, semua apa benda dia cakap tulis nota. Macam sama juga kadang-kadang lecturer you masuk dalam kelas kan, nampak dia akan nampak, tulis nota, kata, apa saya yang kat depan ni ada dalam nota you? Tak apa, student ada kan. So student akan tanya akan tu. So dia punya processing punya maklumat tu lain. So berbanding dengan those who are not motivated and not analytical, so effort kita mudah aja. So kita persuaded by cues outside of message. Macam kadang-kadang kita try, okay, ni message kita tapi kita tak bagi direct. Kita buat lawak sikit. Kan? Kita masukkan elemen-elemen yang lain, kan? Yang santai. So apa akan jadi pada kita punya message tadi? Kerja kita lebih, kita kena buat research lebih, kan? Sebab orang tu nak tengok satu benda. Dan bila kita nak change attitude dia akan bertahan lama. Sebab tu lasting change in attitude. Tapi untuk orang yang less motivated, not analytical, temporary change in attitude. Habis ceramah tu semangat, aku nak berubah. Minggu depan tak berubah. Saya ambil ada satu contoh, ada seorang yang saya kenal kan. Apa nama? Arwah bapak dia meninggal. Arwah bapak dia doktor pakar. Meninggal, kuat isap okok. Arwah bapak dia memang kuat isap okok, meninggal. Dia pun kuat isap okok, meninggal. Dia tak meninggal. Arwah bapak dia meninggal. Arwah bapak dia meninggal atas pangkuan dia. Dia kata arwah bapak dia doktor pakar. Betul. Din, bapak aku meninggal sebab isap okok, kuat isap okok. Aku berazam aku nak berhenti okok mulai hari ni. 3 hari lepas tu sama juga. So sebab dia tak motivated untuk berubah. Tetapi bayangkanlah. Sebab tu tengok. Tapi message dia, nampak tak message dia? Dia not motivated. Tapi message dia bapak dia meninggal atas dia punya pangkuan. Nampak tak? Message ni message yang berat. Tapi apa nama, attitude dia terus tak change langsung. So kan, itu dia punya tu. Dia punya, saya ambil contoh tu lah. Kan, walaupun dia punya message tu kuat macam mana pun tak berubah agak dia. Saya rasa 2-3 hari lepas tu dia kata, bukan arwah bapak kau meninggal atau apa kau? Sengih dia kan. Sengih. So orang yang less motivated dia nak tukar susah. Macam ni tadi, ni kalau kita gunakan central route, kita gunakan peripheral route. So macam mana nak gunakan tu? Okey. Orang yang central route ni, dia bagus guna comparative ad. Nak bagi advertisement kat dia, compare. Brand saya dengan brand satu lagi. Apa kelebihan saya? So orang tu boleh fikir. Ni dalam pembelian lah. Macam mana kita nak tahu? Kita compare, head to head. Kalau akak beli ni kan, contohnya macam bank apa semua. Kalau akak invest kat sini, bulan ni akan dapat pulangan ni. Kalau akak ni dapat banyak pulangan. So orang tu, you bagi all the information. So your customers
akan digest sendiri dan decide. Berbanding dengan macam tadi peripheral route kan, non comparative act. Knowledge dia pun subjektif ya. Okey, comparative act, non comparative act, product knowledge. Okey, yang ni last untuk chapter ni lah. Okey, apa itu cognitive dissonance? Yang ni best. Okey, ingat tak kadang-kadang kita ni dah tetap pendirian kita takkan beli benda tu, tiba-tiba kita beli. Tak macam mana kita beli. Contohnya macam ni lah. Aku nak pindah dari tempat ni, rumah ni, aku nak jual rumah aku lah. Aku nak beli rumah ke tempat lain. Lepas tu lepas 6 bulan, dia beli rumah. Dia dah jual rumah dia. Dia beli rumah dekat tempat yang sama pula. Rumah depan tu je. Aku kata, menyesal betul. So cognitive dissonance ni, apabila you ada konflik, pengguna ada conflicting thoughts about belief or attitudes object. Dia berlaku, cognitive dissonance ni berlaku setelah pembelian. Yang berlaku setelah pembelian dipanggil post purchase dissonance. Mungkin kadang-kadang kita ada buat pembelian yang impulsif. Macam kata, bajet aku hari ni aku nak beli phone maksimum pun 2,500 lah maksimum. So dia kata maksimum dia bawa duit ni cash. Sebab kata malas aku nak pakai kad, benda semua cash. 2,500. Keluar. Lepas tu, ada iPhone 12 baru. Berapa iPhone 12 paling murah? 4,000 lebih? 3,000 lebih? Berapa? iPhone 4 lebih je. 4 lebih kan, paling murah kan, 12. Kan? You bawa 2,500 mini kan, iPhone 12 mini kan. You bawa 2,500. Cari. Lepas tu you nampak iPhone 12 baru keluar, paling murah sekali mini, 4,000 lebih. Lepas tu tapi Samsung punya dah lama, tahun lepas hanya model. Jadi baru. Boleh tahan lama. Beli lah. Tak apalah, pergi keluar lagi 2,000. 4,500, dia bayar balik. Menyesal lah beli. Itulah dia kata, you punya belief tak sama dengan apa you buat. Yang itu berlaku dissonance. Dissonance ni dia macam haywire lah. Apa you percaya, apa you buat lain. So itu menyebabkan dissonance. Menyesal ke lepas beli, marah ke lepas beli. Selalunya sebab harga lah. Because expensive. Lepas tu you kena compromise. Contohnya itu kita cerita pasal mahal. Ataupun tiba-tiba macam nak beli kasut, nak pergi kelas, nak beli kasut, geng-geng lelaki lah ni. Bajet kasut 200 lah, boleh tahan lama sikit kan. Ni. Lepas tu pergi Maiden beli kasut RM42. Lepas tu pakai, bila pakai lepas 2 bulan tercabut tapak. Betul-betul, Allah, aku dah bajet 200 itu, kenapa lah aku beli RM45? Kan dah kena beli lagi. Kan? Padahal hati tu dah cakap kena beli 200. Sebab kata 200 ni kualiti bagus, boleh tahan lama. Ini dah 3-4 bulan dah kena tukar kasut baru, sama je. Kan? Yang itu pun sama juga, because of tadi saya cerita kita beli lebih mahal, yang ni kita beli pula lebih murah ataupun lebih kualiti. Tak apa, 200 boleh dapat 3. Dia kata murah. Lepas tu 3-3 sekali kita cabut tapak. Okey, so macam mana? Ini kan cognitive dissonance berlaku. Macam mana kita nak reduce post purchase dissonance? Kita dah terbeli ke, kita dah buat apa, macam mana? Selalu macam hari tu juga kita dah belajar, kita rationalize decision kita. Okey juga beli murah, boleh beli 3 kan. Satu tu boleh tahan 6 bulan. So 6 kali 3 berapa? 18 bulan. Okey lah. Beli 200 pun 18 bulan juga. Ini isu yang selalu. Ingat tak, hari itulah ada satu artikel tentang tayar lori. Tahu tayar lori? Kan selalu you bawa kereta tengah jalan ke bawa motor, you nampak tayar lori bersepah tengah jalan kan, tayar lori pecah kan. Sebab yang kebanyakan dia ialah pakai tayar celup. Kan? Lepas tu adalah artikel ke mana saya baca 10 tahun lepas orang kata kenapa tak beli tayar
tayar betul, bukan tayar celup untuk lori dia. Dia kata satu, tayar dia mahal. Tayar dia boleh, tayar celup, tayar baru. Satu murah, satu mahal. Jangka hayat dia sama. Rupanya macam kata, so baik beli yang celup. Kan murah sikit. Kan pakai dia sama je, mungkin lebih sikit je lah yang ori tu boleh tahan. Yang ini tahan kurang sikit lah, tapi tak jauh beza lah. Tapi harga jauh beza. Betul. Oh. Betul dia kata dia rationalize. Sama je beli yang ni, apa, dapat pakai 2 kali, boleh beli 2 kali dengan harga yang sama. So dia rationalize the decision dia. Yang second ialah dia seek advertisement that support dia punya choice. Dia carilah iklan yang setuju dengan dia. Kan? So dia avoid competitive ad. Ataupun dia sell friends on the positive features of the purchase. Contohnya lah. Okey, contohnya kereta apa yang teruk kat Malaysia? Bukan teruk sebab teruk, kadang-kadang teruk sebab support dia lah. Contohnya ada orang belilah. Apa nama kereta Cina tu, Haval. Kan ada Haval H1, H2 Haval. Kan, lepas beli, lepas tu tengok apa nama radio tak boleh on lah, apa benda kan, rosak. Saya tahulah sebab saya tengok dalam apa nama, dalam grup-grup dia. Saya hampir beli dulu Haval 2 tu yang besar tu. Kan, last year hampir beli. Lepas tu tak jadi beli. Harga mahal juga. 98 ke 90 macam tu. Oh, tak, dia 89, campur semua dekat 90 lebih lah. 94, 96 macam tu lah harga dia. Lepas tu tak jadi beli last year. Sebab dia SUV besar kan, SUV. Janganlah, dia SUV yang merah bumbung hitam. Tu kan. Oh tu, lawa tu. Saya dah tahu. Lepas tu bila tengok review, uish, teruk lah. Support dia tak ada. Yang kalau ni H2, H1 tu yang lagi kecil. Beli-beli, radio rosak. Apa nama, service center memang tak boleh repair. So orang memang marah, dah bertahun-tahun rosak kan. So katakanlah saya dah terbeli. Saya dah terbeli kereta ni kan. Menggunakan benda yang ketiga ni, sell friends on the positive features of the purchase. Kawan tengok, you tahu kereta tu apa nama, radio selalu rosak ke semua, tapi cerita kat kawan tu, Bapa lu yang beli kereta ni, save minyak. You cerita pasal features dia yang bagus. Yang tak bagus dia tak cerita. You nak convince kawan dia. Padahal bukan you nak suruh kawan you beli. You cerita dengan kawan you. Macam mana kau beli kereta tu dia? Kata dengar orang kata kereta tu teruk. Dia adalah sikit tu tapi dia jimat minyak, rotek dia murah. You sell, you jual the idea kepada kawan you tentang positive features of the kereta tu sendiri lah. Ataupun yang keempat, you seek reassurance from satisfied owners. You lipat dengan orang yang dah beli sama dengan you, kata, macam mana, bagus kan kita punya pembelian? Okey, tak ada masalah kan? Percayalah cakap saya, banyak benda yang bermasalah, contohnya kenderaan yang bermasalah, apa bermasalah, you cari dalam FB group. You pergi FB group brand tersebut dah, you tanya, saya nak beli kereta ni dengan masalah. Dalam tu semua support, kata, mana ni? Kereta ni okey, barang banyak. So, owner-owner ni semua, apa nama, yang dah kadang-kadang ada orang kata dah terbeli nak buat macam mana, kan? Okay, dissonance. Okay, alright. Sekejap ya. Kita cover sekali chapter 3. Okay, chapter 3, topic 3. Topic 3 is on chapter 9. Dia tentang reference groups, community's opinion, leaders and word of mouth. Okay, tadi kita dekat sini kan. Kita dekat sini. Perception, attitudes. Sekarang kita dekat sini, dekat reference group. Okay, apa itu reference group? Reference group banyak. Family kita reference group, kawan-kawan kita reference group. Kan, group yang kita apa maksud reference? Kan, yang kita refer to. Kita ni sebahagian daripada grup tu, sama ada formal atau tak formal. Yang formal macam geng grup basikal, geng surau, geng bas sekolah,
Yang itu yang nampak lah. Tapi yang tak nampak tu macam tu lah. Oh, you tak sedar, you orang yang berminat dengan geng dengan basikal duduk sama-sama. Tapi kita tak set up a formal lah, persatuan pecinta basikal apa nilai. Kita tak buat lah grup yang formal kan, tapi grup yang tak formal. So banyak reference group. So you refer to that group whenever yalah you in doubt ke, you nak beli barang kan. Okay, so reference group. So saya bagi summary tu sikit lah. Reference group, dalam keadaan sekarang, reference group pun kita ada online reference group. Contohnya tu lah, FB group, WhatsApp group, kan kita ada online reference group. Okay, so kita nak faham tentang macam mana the influence and credibility of the reference group. Lepas tu, okay, macam sekarang kita ada banyak celebrities kan? Celebrities yang jadi spokesperson ke, kan? Jadi spokesperson, jadi endorser, kan? The persuasive power. Macam kata celebrities, kalau dia kata jangan beli, semua tak beli. Dia kata benda ni tak bagus, habis company tu tutup. Sebab tu, if we realize, for the past 5 years, 10 years, ramai selebriti kita kena saman. Dengan company yang dia jadi spokesperson ataupun yang dia jadi spokesperson. Yalah, contohnya saya company company produk kecantikan kan. Jadikan artis A ni sebagai dia punya ni lah. Tu. Lepas tu dia tercakap tak elok. Tak elok lah barang yang benda semua faham. Kena saman. Ramai dah kena, saya rasa ramai. Artis perempuan dah dulu kan. Kena saman dengan syarikat yang dia jadi spokesperson. Okay, kemudian kita nak understand the dynamic of opinion leadership dengan word of mouth. Kan? Word of mouth. Word of mouth macam membawang kan. Orang ni cakap tu, dengar. Orang kata, X50 bagus lah. Kan? Betul-betul, orang ni cakap X50 bagus. Jom lah pergi beli X50. Lepas tu kita tengok word of mouth, online prevalence. Macam tu lah. Group word of mouth ni dulu kita bawang macam ni lah. Kita cakap, benda ni bagus, benda ni tak bagus. Tapi sekarang kita ada word of mouth, online prevalence. Word of mouth tu macam dah tak ada fizikal lagi. Online ni kita WhatsApp. Oh betul lah bagus. Orang ni kata ni bagi review semua bagus. And then how consumers adopt innovations over time. Okay, reference group ni ialah group that serve as source of comparison, influence, norms of people. Macam mana dia form people's opinion, values and behaviour. Macam keluarga kita lah. Macam saya rasa few weeks ago, saya kata kadang-kadang kita tak sedar barang yang kita beli ialah telah di-shape oleh family kita. Kita tak sedar family kita dah pakai lama, atuk kita pakai, mak kita pakai, dia tak cakap. Cuma kita pun tak sedar. Kasi kita, betul lah. Kadang-kadang kata, kau sedar tak kau punya brand bagi gini sama dengan atuk kau? Tak sedar. Sebab ingat tak, hari tu kita belajar tentang chapter on consumer learning. Kan, ada yang overtime, ada yang tak time tu. Yang overtime kan, macam contohnya, iklan, macam hari tu saya kata iklan susu Dust Lady ke apa semua kan. Diogro ke apa semua. Sedangkan dia iklan, budak kecil tengok benda semua, dia bukan boleh beli, mak dia beli. Tapi daripada kecil. Iklan tu, intention dia lah untuk parents beli, untuk anak kita tunjukkan benda tu, wujud, benda semua. So, bila you dah besar, you dah ada anak, you pun kata, brand ni dah lama. Brand ni dulu ingat lah waktu aku kecil, iklan macam ni. Kan? So, reference group, tu. Kemudian kita nak faham credibility and influence of reference group. Kadang-kadang kalau reference group tu tak boleh percaya, tak credible, so dia tak ada apa-apa influence pada kita pun. Kan? So, kita nak faham apa kepentingan credibility. Credibility kepada reference group tu. Okay, source credibility. Okay. Macam mana kita nak percaya orang? Bila contohnya, tak kisahlah sama ada di reference group ke, word of mouth ke, dia nak dengar orang cakap, mana yang lebih percaya? Contohnya saya katalah, sekarang sama juga, saya akan gunakan contoh yang sama juga sekarang. Tiba-tiba ada orang lalu kat you tak pernah jumpa dia benda semua. Katakan you ni dekat PKS tengah duduk kat situ, dekat kafe kan. Lepas tu orang kata, "Woi, kau jangan pergi dekat kedai kat Akasia tu." Kenapa? Aku baru nampak tadi ada beruang kat belakang. Aku takut kan bahaya kan.
You nak percaya tak percaya? Satu, siapa Mamat ni tak pernah jumpa pun. Ataupun you dah tahun 4, you pernah jumpa student ni waktu mula nak daftar sama. You tengok sekali je, you tak tahu fakulti mana, tapi dia daftar sama dengan you 4 tahun lepas. Dah nampak. Lepas tu student tu datang. Yang tadi you tak kenal langsung. Yang ni student tu datang. Kau jangan pergi kat Akasia, tadi aku nampak ada beruang kat bawah, bahaya. Aku tahu dia student SIM. Aku jumpa dia waktu last dia 4 tahun lepas aku daftar. Atau apa nama, tiba-tiba you nampak dekan you kata, okay, you lepas ni you ada pergi dekat Akasia ke? Tak tahu doktor, tengoklah macam mana. You jangan pergilah, tadi saya nampak ada beruang kat belakang tu, bahaya untuk you. Mana you nak percaya antara 3 orang ni? Orang yang tak pernah jumpa, orang yang pernah jumpa sekali atau 2, ataupun orang yang selalu ada depan you? Lepas tu kata kepentingan source credibility. Kan? Untuk you nak beli barang, macam mana nak influence you, kan? Atau orang tiba macam ni lah. Contoh dalam pembelian barang, orang tu datang tepi, lalu kat tepi, orang tu bebel. Hei, teruk betul lah apa nama ubat gigi cap Colgate, rupanya ada barang hal haram kat dalam tu. You dia dengar. You nak percaya tak? You nak sampaikan kat orang tak? Tak, you tak kenal siapa tu. Tapi kalau ada profesor apa nama bahagian biotech apa semua, dia kata dalam tu ada DNA apa benda semua. Mengikut research saya, dia kata, betul lah dia ni memang pakar bahagian buat research ni. Kalau dia cakap mestilah betul. Sebab tu kepentingan source credibility. Kan? Credible ke tak? Okay, source type ni ada formal, ada informal, ada normative, ada comparative. Ada banyak. Formal ni macam tu lah. Contohnya, you nak tahu pasal kesihatan, you pergi tengok portal Kementerian Kesihatan. Ataupun dalam sekarang keadaan COVID, you nak tahu berita betul ke tak, you pergi ke MKN punya portal ataupun grup apa nama Telegram MKN. Itu formal. Super juga macam contohnya you nak beli barang, you tak beli lagi. Saya nak beli Vios lah. You terus pergi kat FB Toyota, you tanya, Vios ni fuel consumption macam mana? Rotek berapa? Benda semua. You tanya dekat formal source. Informal source ni pula, itulah you tanya pada mak you, bapak you, abang you, tanya kawan you. That is informal. Informal. Ataupun orang-orang yang kat dalam online, you tanya. Kan orang yang orang yang kat online. Contoh you nak tanya, okey. Tak handsome tak apa, janji kaya, temui saya di DNK. You nak tanya pasal saham kat dia. Dia tak formal, dia sebenarnya jatuh kepada kategori informal tau. Sebab orang kata, dia ajar saham. Tak, dia tak formal. Sebab dalam ni dia kata informal ialah you orang yang respected online. Kecuali you nak tanya pasal saham, you tanya Suruhanjaya Security, you tanya kan, you tanya saham ni boleh percaya tak nama company ni? Boleh percaya tak? That is formal. Informal tu siapa-siapa you nak tanya. Normative influence ni daripada group. Adopting a group's norms, values, behavior. Dia dalam satu group, itu ialah normative. Kemudian comparative influence ni best. Ada orang kata, saya nak jadi baik lah, nak bantu orang apa semua. So you pergi tengok, you jadikan Ustaz Abil you sebagai idola you. Kan? You compare yourself to others yang you respect dan admire. You ambil karakteristik dia yang you suka, ataupun you tiru dia punya karakteristik. Itu yang comparative influence. Oh, saya nak jadi bijak macam, saya nak jadi orang yang disegani macam Tan Sri Nur Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Betul dia cakap, nak simpan misai ya. Kan simpan misai, lepas tu cara dia cakap. Dia kata itu ialah comparative influence. You benchmark you dengan orang tu. Saya nak jadi macam orang tu. Macam mana saya nak ubah diri saya jadi orang tu? That is comparative influence. Apa soalan ni? Okay, reference group influence. Ada satu, ada membership group, ada symbolic group. Membership group macam saya kata tadi, formal group. Macam persatuan apa benda lah yang you kena subscribe jadi membership, jadi member.
Mungkin kena bayar kan, setahun RM10 ataupun ada kalian seumur hidup kan. Orang yang share, ingat tak aku masuk reference group, you share the same characteristic membership group. Ini kena jadi member. Tapi symbolic group ni macam, okay, aku ni rasa aku ni belong kepada geng-geng budak dekat. Tapi you tak masuk dalam grup tu, budak-budak yang pandai. Tapi you dan kawan you pun acknowledge you, budak pandai ni. So you rasa diri you macam belong kepada grup budak pandai. Ataupun, aku ni selalu pergi surau tapi aku tak join geng surau. Tapi you nampak macam you belong to geng duduk surau. Itulah symbolic group. A group in which individually is unlikely to belong. Tetapi value dan behavior group tu you adopt. Aku ni macam ni lah, aku bukan ustaz. Tapi ciri-ciri ustaz ada pada aku. So aku ni secara formally tak adalah belong kepada grup ustaz. Kan? Ataupun banyak benda macam tu lah. You contohnya macam saya ingat ada satu ni. Seorang itu ialah Profesor Electrical. Saya kenal dia. Lepas tu saya jadi panel grant dulu. Dia apply grant, dia nak tahu buat apa? Chili fertigasi. Saya kata, Prof, ini bukan kepakaran you Prof Electrical. Tapi saya minat fertigasi. Saya ada ladang fertigasi saya besar, benda semua. Saya kata, macam ni lah. Prof tu, dia tidak secara formal dia electrical engineer. So dia tak rasa dia belong dalam grup betul-betul orang yang fertigasi. Tetapi dia ada ciri-ciri orang yang dia ada ladang fertigasi, dia ada apa, tapi dia tidak declare diri dia sebagai pengamal fertigasi. Dia hanya hobi tapi dia buat secara serius lah. Tapi dia ialah electrical engineer. So symbolic group macam tu lah. Dia ada ciri-ciri dia tapi sebenarnya you unlikely masuk dalam grup tu. Tapi ciri-ciri grup tu ada pada you. Okey, kemudian kita ada consumption related reference group. Ni lah geng-geng kawan-kawan kita yang semua pakai iPhone. Consumption related reference group. Fellow shoppers, orang yang sama beli dengan you. Geng-geng beli dengan you. Atau virtual communities, kelab iPhone. Ataupun geng-geng Izora Honor Community Malaysia. Grupnya tu kan, virtual communities. Kelab pemilik Izora Malaysia. Kan? Ataupun advocacy group. You tengok group yang contohnya macam PPIM kan, you nak against along, against penipuan, kita nak protect pengguna, grup pencipta alam, kan, itu advocacy. Okey, apa maksud conformity? Ini kita selalu salah. Macam mana? Conform. Conformity maknanya kita ikut orang, mengikut menurut. Bukan confirm, conform. Conform tu kita menurut orang, mengikut orang. Okey. Macam mana group members nak pastikan orang member dia ikut dia, conform to the norms. Macam ni lah. Kalau orang geng-geng kelab saga buruk kan ada kan kelab saga buruk, mestilah dia ada saga. Kan tiba-tiba dia ada BM, dia tak ada saga langsung, dia ada BM, dia nak masuk kelab saga buruk. Kan? So macam ni lah. Reference groups, untuk influence its member, reference group must inform members that the brand or product exists. Benda tu wujud. Yang kedua, provide opportunity to compare thinking with the attitudes and behavior of the group. Okay. Kemudian influence individual to adopt attitudes and behavior. Kan? Kita geng-geng kita semua pakai baju korporat ni kau kena lah pakai sekali. Geng-geng kita ada stiker kereta. Kau kena ni geng-geng kita daftar jadi member betul. Kan? Daftar member bayar. You sedar tak ada grup-grup kereta dalam FB. Kalau you sedar, you pergi masuk dalam tu, nanti kadang-kadang kena tegur. Kadang-kadang kita nak masuk, kita nak join, kita nak ilmu. Dan kita tak nak serius masuk dalam grup tu, kita tak nak serius macam gathering sentiasa pergi apa semua. Tapi ada orang sound, nak jadi member bayar lah. Member berbayar baru ada function banyak. Kan? So macam tu lah.
Lepas tu you legitimize the member's decision to use the same product as other member. Dia kata, contohnya ni Club Proton lah. So Proton ada banyak gitu kan. Lepas tu katakan macam-macam jenis Proton ada dalam tu. Saya katakan saya sekarang pakai kata Wira lah. Saya masuk club ni okey. Lepas tu saya kata saya nak upgrade lah, nak beli X70 kan. Lepas tu saya beli. Lepas tu geng-geng grup tu kata, dalam grup tu kata, "Oi bagus lah. Kau dah tambah lagi satu lagi Proton dalam apa nama collection kau." So they legitimize the members' decision to use the same product as other members. Okey, ini karakteristik of conformist. Macam mana you nak beritahu bahawa orang tu sekarang dah ikut to the norms, dah jadi conformist. Yang ni bahaya. Bila dia dah rasa apa yang dibuat ni ialah yang terbaik. Bukan, apa yang dibuat ni ialah itulah cara yang sepatutnya dia behave. Dia tengok okey aku pakai macam ni sebab my group semua pakai macam ni. So dia kata kalau grup macam tu betul lah, itu yang bahaya, itu yang jadi macam apa nama ajaran sesat. Kan? Tengok apa nama sebab katakan dalam grup ada 100 orang berzikir sambil lompat-lompat. Lepas tu hantuk kepala kat dinding apa semua. Dia kata semua orang buat. So, maknanya kalau semua orang buat, maknanya itulah the right way untuk buat. Kalau semua orang buat atau dalam grup tu benda yang sama, maknanya itu is the right way. Oh, dah bahaya tu. Itu yang selalu jadi apa ajaran sesat. Lepas tu they prefer wearing stylish clothing and they pay attention to what others are wearing. Dalam grup tu kan. Contohnya macam kelab Mercedes kan. Nama besar kelab Mercedes, tapi ada orang pakai Mercedes cabuk. Lepas tu ada pakai Mercedes baru. Lepas tu orang yang Mercedes baru macam dia Mercedes baru. So they pay attention to what others are using right now. Walaupun dalam brand yang sama. So they try to fit during social gathering. Kan ada apa nama perjumpaan geng-geng apa nama Izora, geng-geng Myvi terbang apa semua kan. Saya suka the dynamics of kelab kereta. You sedar tak kelab kereta? Katakan kita kelab kereta. Bagi saya satu contoh kelab kereta apa? Ada kat Malaysia? Maybe ya, kelab Maybe terbang kan. Kelab Maybe terbang. Dia kata, okey, kita nak buat gathering dekat PD. You kenal orang tak? You tak kenal orang kan? Lepas tu dia akan kata, oh, orang daripada selatan, daripada Johor, semua geng-geng Maybe terbang ni, kita nak pergi PD ni. Okey, kita berkumpul dekat RNR Aikro. Geng utara semua tunggu kat Juru. Geng apa nama Pantai Timur tunggu dekat apa nama Karak. Kan? Dekat ke mana Karak ke apa benda, Genting Sempah punya tempat makan apa kan. Tunggu kat situ pukul 4. Lepas tu kita kumpul sama-sama. Geng tu kita jumpa kat PD, kita jumpa dekat apa Lexus Port Dickson. Padahal kita tak kenal pun. Time tu lah baru jumpa. Betul. Walaupun daripada Johor sama, so jumpa-jumpa semua dekat apa Arena Aikro. Nampak ada stiker-stiker kan. You nak join social gathering. Dah lah you tak kenal orang sama sendiri. Dah sampai dekat PD ni tak kenal juga tapi because you share the same apa nama minat, cerita macam dah lama kenal. Okay, and then you are guided by others' behavior if you feel unsure how to behave in a situation. You rasa awkward, you tengok orang buat macam tu. You tirulah buat macam tu. You tak nak rasa lain daripada dalam grup tu. And then they often behave in a manner they feel others want them to behave. Dia rasa, aku buat ni sebab aku rasa orang lain nak aku buat macam ni. They change their mannerism if they feel someone are interacting with them, disapprove them. Bila dia katakan dalam grup ni dia pakai macam tu, pasal orang tak nak cakap dengan dia, dia kata, okay aku ubah, macam mana nak orang cakap dengan aku. And then they often pick up slang expression from others. Lepas tu they pay attention to others' reaction to their behavior. Inilah karakteristik of conformist. Yeah? Ni contoh friend get friend ni, Elan contoh-contoh. Elan friend get friend, stand up from the crowd. Okay. Okay, reference group influence. Setiap reference group kena ada power. Kalau tak ada power, dia tak boleh, orang tak nak dengar cakap dia. Dia jadi satu grup yang tak kohesif, yang tak, ni macam kalau reference group tu tak boleh exert, tak boleh ubah. Contohnya,
kelab apa benda mahal sikit, kelab jam Rolex. Lepas tu semua orang dalam grup tu tak pakai jam Rolex, seorang pun tak tahu apa benda pasal Rolex. Lepas tu grup tu tak ada power lah. Orang tu nak tanya ni tak faham. Dia tak boleh ubah perception orang. Yang kedua ialah product expertise. Dalam grup tu tak ada product knowledge. Ini lah grup, dalam reference group influence tu dia kena ada power, sebab power tu gunanya untuk ubah perception orang. Lepas tu dia kena ada pakar, kan? Lepas tu dia kena ada orang yang tahu tentang features produk tu. Sebagai contoh kan, dia pergi dalam grup kereta. Ada antara yang dalam grup kereta ialah mekanik yang baik kereta tu. So dia kena ada satu grup yang lengkap. Ada orang yang pernah beli, ada orang yang pakai, ada orang yang pakai banyak. Sebab saya pernah tengok ada satu grup Mercedes tu, seorang ni dia ada semua. E-class tu dia ada semua. Daripada 1 to 3, 1 to 4, to 10, to 11, to 13, to 14. Semua dia ada. So maknanya dia pengguna tegar. Kemudian ada mekanik. Lepas tu ada orang yang kerja dengan Mercedes Cycle and Carriage Malaysia. Lepas tu kata, oh grup ni ada kepakaran, ada penjual, ada orang baik, kan? Ada researcher dalam bidang tu. Contohnya macam grup yang suka madu kan, madu. Ramai dalam tu of course penjual madu. Ada dalam tu mungkin orang yang sakit yang lepas tu guna madu jadi sihat. Lepas tu ada mungkin dalam tu ada profesor yang memang buat research madu. Kan? Lepas tu mungkin ada dalam tu ialah agensi kerajaan yang menggalakkan madu. So kita kata dalam reference group ni apa yang ada tu lah, group power, expertise, benda ni semua conspicuousness. Macam ni Rolex, ni geng ni pun ada tau, geng sudu mahal. Geng yang travel, ni yang pakai barang kemas Tiffany, ni beg tangan apa saya pun tak rampok. Okey. Macam tadi kita nak faham tentang persuasive power of spokesperson. Macam tadi saya katalah, kalau spokesperson tu kata macam ni, orang percaya, orang beli. Kalau spokesperson tu tersalah cakap, jangan beli ke kutuk barang, orang tak beli, orang stop beli, kan? Saya ambil satu contoh macam sekarang, isu tentang ada company yang saman 3 juta awal Syahri. Pagi tadi saya pun baca surat khabar, dia kata company tu saman 3 orang. Kan? 3 orang tentang company tu buat rumah. Kan, buat rumah. Tapi sudah tak ada power of celebrity. Kalau saya lah buat rumah saya tak siap, teruk. Saya cakap macam mana berbalun lah saya letak dalam FB, tak ada orang nak layan saya. Tapi kalau celebrity cakap satu, teruk lah benda ni semua orang dengar. Semua orang pergi membawang dekat page orang tu, kan? Betul tak? Kan? Itulah the power of celebrity macam you lah. Kita nobody, kita cakap apa pun tak guna. Tapi celebrity pun ada juga celebrity yang dia cakap apa pun orang tak dengar. Orang kata celebrity suang kuku. That is why the value of celebrity lain. Kan? Itu yang selalu orang marah. Boleh tak you buat product endorsement saya? Product endorsement. Boleh. Berapa? 30,000. Kata, awak suang-suang kuku. Drama pun pelakon pembantu je. Cakap pun 3 patah kan. Takkanlah sampai 30,000. Tapi selebriti, ada yang selebriti you datang 100,000. 100,000 untuk 6 bulan. Kan? Mungkin ada 100,000 untuk setahun. Untuk kontrak 3 tahun. So dia ada itulah. Selebriti ada yang boleh influence, ada yang tak boleh influence. Dan untuk makluman you, ada selebriti yang boleh influence untuk certain thing. Dia tak boleh influence benda lain. Saya ambil satu contoh je. Saya ambil satu contoh, selebriti yang boleh influence semua benda. Siti Nurhaliza. Dia boleh cerita kau nak beli handphone, beli laptop, beli rumah, beli kereta, beli cadar, beli baju, beli tudung. Betul? Betul tak? Tapi macam selebriti macam Lee Chong Wei, boleh tak tiba dia nak cakap, Lee Chong Wei dia nak kata, okey belilah cadar ni. Kan? Lee Chong Wei kata, tukarlah kepada Menthol Philips. Kata Lee Chong Wei. Kan? Sebab tu saya kata, ada selebritis yang, betul lah, macam semalam saya minum 100 plus kan, Lee Chong Wei ada dengan 100 plus kan. Dia kata, 100 plus Lee Chong Wei, orang kata, oh dia sportsman. Kan, dia ada macam sportsman, dia selalu barang sportsman jarang benda lain. Kan,
Tapi macam yang Siti Nurhaliza, dia boleh buat semua benda. Dia nak buat kertas cawan ke, laptop ke, kereta ke, rumah ke, dia boleh. Sebab tu dia kata persuasive power of this celebrity. Ada yang boleh cakap semua, ada yang ada certain part aja boleh, ada yang lebih baik dia jangan cakap pun ada, kan? Okey. Katakan sekarang, tadi kita cerita pasal individu. Sekarang kita nak cerita pasal company. Macam mana kita nak influence our potential client, kan? Satu ialah we should talk about our past performance. Kalau bagus lah, kalau past performance teruk nak cerita apa? Kita, kami telah rugi 20 tahun berturut-turut. Company ni boleh tahan ke tahun depan? Okay, then good reputation. Our credibility, product quality kita, service kita. Sometimes, you sedar tak? Ada kedai makan, tak sedap pun. Kan, in terms of product quality tak sedap pun. Tapi dia punya service best. Macam akak yang jaga cashier tu, cakap lembut. Kadang-kadang dia kata bukan sedap sangat, tapi suka pergi environment tu. Kadang-kadang dia ada pergi macam kedai kain, kedai apa. Environment dalam kedai tu macam environment keluarga. Tengok bos dia dengan staff dia macam mana, you duduk macam happy sangat. Not because of the product, tapi because of the good service, good environment, good ambience. Kemudian ada orang dia nengok kepada, macam kata, oi, dia punya jurucakap dia cantik ya. So company ni mesti power. Image and attractiveness of the spokesperson pun penting. Ada orang, sebab tu kata klien ada macam-macam jenis orang. Kemudian yang ni best, reputation of retailers that carry offering. Contoh, tak nampak nama you. Saya suka tengok nama orang. Hari ni tak banyak cakap. Mikdad. Oh, Mikdad. Yes, sir. Okay, Mikdad. Saya nak tanya satu soalan. Katakan you ni keluar kosmetik lah, Mikdad. Oh, kosmetik. Katakan kosmetik Mikdad Collection ni. Okay, daripada segi credibility, mana lagi credible? You jual pakai macam sekarang lah, orang jual pakai agent, stokis, ataupun you jual dekat pharmacy? Agent stokis tu. Ya. Agent stokis lebih kredibel daripada jual kat pharmacy. Yes, sir. Contohnya you jual ubat makan collagen bagi pipi tegang. Mana lagi kredibel, lagi boleh dipercayai? You jual mengikut stokis, agent, ataupun you jual di pharmacy? Stokis agent ke, sir? Tapi sebenarnya dia lebih kredibel kalau you jual dekat pharmacy. Sebab bila orang kata, oi, ubat tegang muka apa semua, jual kat pharmacy, tak jual kat agent. Ini barang ni mesti ada R&D bagus ni. Dia tak jual ni mesti bukan barang timbang apa? Timbang kilo ke? Kilo. Kan, sudah tak? Sebab pernah tak dengar iklan? Only available at pharmacy. Only available at Aeon. Only available at 7-Eleven near you. Sudah tak? Barang dia hanya jual dekat reputable retailer saja. Dia tak jual dekat mana-mana. So, dia memberi maksud kepada bakal pelanggan bahawa produk ni serius. Produk ni power. Dia tak jual kat siapa-siapa je. Dia tak bagi siapa-siapa jual kan. Hanya dekat situ aja. Sebab kalau di situ tu lah, only available at Aeon. Only available at Harvey Norman. Only available at selected 7-Eleven. Only available at selected pharmacy near you. Pernah dengar kan? Iklan tu. Sebab tu dia reputational. Contohnya lah macam ubat. Ubat tu jual kat mata-mata, banding ubat jual kat farmasi. Mesti you beli kat farmasi. You percaya lebih kat farmasi. And also, to convey the company credibility is through the media where they advertise. Contoh, kau jual kereta, tapi iklan dekat Dewan Masyarakat. Kan? Ataupun jual stroller baby. Stroller baby jual dekat majalah. Stroller baby, saya pun dah lama tak baca majalah. Dekat majalah kereta. Stroller baby jual kat majalah kereta. So sebab tu dia kata credibility pun penting kat mana dia iklan produk dia. Orang kata, alah iklan kat majalah cikai mesti iklan murah. Company pun mesti murah. Sebab tu kita nak choosing where you want to advertise is also important. Kan
as a form of showing your credibility to your potential customers. Okay, then institutional advertising ni, dia tak advertise specific product, dia advertise company. Coca-Cola. Advertising promotes company overall image. Dia tak tiba Coke Light ke ataupun kereta dia tak advertise X70, dia advertise Proton. So that is institutional advertising. Dia advertise dia punya company overall image. Okay, saya nak habiskan sikit lagi sebelum kita okay, yang ni ialah endorser, spokesperson. Ini penggunaan artis ke, penggunaan ahli sukan ke, to endorse your product, or as a ni. Lepas tu you ada celebrity testimonial. Testimonial ni yang bagi testimoni lah. Saya saya menggunakan sejak saya menggunakan ni lutut saya pun dah okey. Contohnya atlet kan. Lepas tu celebrity endorsement jenis okey. Celebrity endorsement ni selalu banyak ada kat US. Dekat Malaysia ni jarang. Kat US selalu macam my name is ni, I endorse this product. Ataupun macam dalam zaman dulu selalunya berlaku ketika pilihan raya. Macam zaman dulu Donald Trump punya pilihan raya, sekarang Donald Trump kalah, yang mula yang dulunya menang. My name is John. I endorse Donald Trump. Mana dia endorse, celebrity endorsement. Okay, kemudian ada di Malaysia, okay, antara ni semua, empat ni, di Malaysia yang paling selalu ialah celebrity actors. Tahu tak apa maksud celebrity actors? Okay, celebrity actors ialah, contohnya ni ialah iklan sabun. Celebrity tu berlakon dalam iklan sabun. Itu banyak. Dia berlakon dalam iklan. Dia bukan bagi testimoni, dia tak bagi endorsement, dia bukan bercakap, tapi dalam iklan tu, tengok, dia berlakon. Dalam iklan tu berlakon. That is celebrity actors. Last kali ialah celebrity spokesperson. Ini yang selalu kat Malaysia kan. Yang ni ialah duta kepada produk ni, duta kepada produk Vivo, duta produk ni. That is celebrity spokesperson. Macam ni yang ni best. Okay, sebelum kita habis, kita ada video. Nasib baik. Ada banyak video. Ada 3 video. Okay, kita end with video senang. Okay, dalam banyak-banyak iklan tadi, ada satu iklan nama dia Slice of Life Commercial. Apa maksud Slice of Life Commercial? Macam ni lah, dia tunjuk kehidupan seharian. Macam, contohnya macam iklan Milo, iklan sabun, kata, anak-anak saya penat seharian, dia perlukan tenaga. Milo. So dia tunjuk keadaan harian. Budak-budak aktif apa semua dia perlukan tenaga, perlu Milo. Contohnya mak penat dan perlukan sabun. That is slice of life commercial. Okay, saya tunjuk. Siapa? Bolehkah serbuk cuci beg plastik biasa anda mencuci pakaian kotor ini, seputih ini, atau sekotor ini begini bersih? Susah agaknya. Trojan baru dengan bahan penyerip biru boleh. Trojan baru? Trojan baru dengan bahan penyerip biru dapat membuat cucian anda bertambah bersih, bertambah putih. Betul ke? Cuba lihat ni. Ini yang saya cuci. Ini dengan Trojan baru. Nyatalah Trojan baru lebih handal. Harum baunya. Trojan baru dengan bahan penyerip biru membuat cucian bertambah bersih, bertambah putih. Masa di sekolah, mencabar sentiasa. Ibu jangan bimbang, bekalkan tenaga. Bekalkan. Boleh dengar kan semua? Boleh dengar kan iklan? Boleh. Dengar. Tenaga. Bekalkan. Tenaga. Bekalkan. Tenaga. Bekalkan. Tenaga. Cabaran. Tahankan. Hati-hati. Halangan. Pastikan mereka bertenaga. Bekalkan Milo. Mengandungi Active Go, gabungan protomok, vitamin dan mineral bagi tenaga untuk melangkah jauh. What makes getting together so wonderful? Is it young ones learning to cherish their elders? Is it how brothers will always be brothers? And to a mother, her child will always be a child? Or is it making friends a part of your family?
Celebrate togetherness with a double prosperity meal. 2 beef or chicken patties smothered in richly aromatic black pepper sauce. Only at McDonald's. Okay. So saya rasa kita sampai situ je lah hari ni. So is there any question? Okay, jangan lupa hantar assignment hari ni. Yang hari tu siapa yang tak ada group tu, pastikan dia ada group kan. Ada seorang tak ada group. Tolonglah bagi dia group satu. Individual assignment hantar hari ni, besok saya tak terima. Tadi saya check ada 33 yang dah hantar assignment. Apa nama?